Secara asasnya tuan-tuan, kita sebagai seorang Muslim, saya, tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, bila mana kita menyebut nama Nabi SAW, kita kata ada dua hak yang kita perlu tunaikan. Dua hak seorang Muslim ke atas Nabi Muhammad SAW, iaitu sebagaimana maklum, al-hubbu wal-ittiba'. Al-hubbu iaitu cinta, kasih sayang kepada Nabi, dan yang kedua al-ittiba'. Kita kata ittiba'ur rasul, mutaba'atur rasul, ikut Nabi, ikut syariat yang Nabi bawa. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah pada malam yang mulia ini kita berada dalam bulan Maulidin Nabi, Maulidir Rasul kan, bulan kelahiran Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sukalah untuk saya cerita beberapa perkara ataupun perkongsian berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini insya-Allah. Secara asasnya tuan-tuan, kita sebagai seorang Muslim, saya, tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, bila mana kita menyebut nama Nabi SAW, kita kata ada dua hak yang kita perlu tunaikan. Dua hak seorang Muslim ke atas Nabi Muhammad SAW, iaitu sebagaimana maklum, al-hubbu wal-ittiba'. Al-hubbu iaitu cinta, kasih sayang kepada Nabi, dan yang kedua al-ittiba'. Kita kata ittiba'ur rasul, mutaba'atur rasul, ikut Nabi, ikut syariat yang Nabi bawa. Jadi dua perkara ni kita maklumlah dan kita tahu, dua perkara ni kita tak boleh tinggal salah satu. Dia mesti serentak tuan-tuan. Kerana kalau kita lihat dalam sejarah manusia ini, ada dua orang insan lah, dua orang manusia yang tidak berjaya. Yang pertama, kerana dia ada salah satu sahaja. Dua orang ini dia ada salah satu yang kita sebut. Yang pertama sekali, dia ni ada cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Ketika Nabi dipukul, dia dipukul kan. Ketika Nabi dizalimi oleh orang Quraisy, dia pun dizalimi. Tetapi bila mana Nabi suruh dia mengucap, ikut syariat Nabi, dia tak ikut. Siapa dia tuan-tuan? Iaitu Abu Talib. Kita semua tahulah pak saudara Nabi yang mulia, pak saudara Nabi Abu Talib. Dalam banyak riwayat Nabi sebut, antaranya qul ya am la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, suruh masuk Islam, suruh ikut syariat yang Nabi bawa, tapi dia tak masuk. Dia kata hatta yaqulan nas anna Abu Talib ghayyara dinahu, sehingga manusia ni akan berkata Abu Talib ni dah tukar agama dia. Dia enggan mengucap. Dan di antara riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi berkata inna ahwanu ahli nari azaban Abu Talib. Seringan-ringan azab neraka ni khusus untuk Abu Talib, kata Nabi. Wa huwa munta'ilun bina'lain yaghli minhuma dimaguhu, yang mana dia ni pakai daripada dua sandal, dua selipar ni lah daripada api neraka, dia pakai di kaki, yaghli minhuma dimaguhu, kepanasan dia tu sehingga menggelegak otak. Ini kita kata serendah-rendah azab lah, sampai menggelegak otak, dikhususkan untuk Abu Talib. Dan banyak lagi riwayat yang lain. Kita kata Abu Talib ni dia sayang Nabi tapi dia tak ikut Nabi, maka dia tidak berjaya. Insan yang kedua, manusia yang kedua, dia ikut Nabi tapi dia tak sayang Nabi, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahulah bapa munafik kan. Segala kemunafikan yang berlaku sehingga ke hari ini sampai kepada dia lah. Kita kata dia bapa munafik lah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Di zaman Nabi,
keterbatasan di zaman Nabi tu, dia ikut Nabi, dia solat belakang Nabi kan. Mungkin dalam kuliah Nabi dia hadir, dia ikut Nabi. Cuma kalau jihad ni mungkin dia tak pergi. Kalau berperang, orang munafik ni dia banyak alasan dia lah. Cuma kita nak cerita dia ikut Nabi tapi dia tak sayang Nabi. Walaupun dia solat belakang Nabi, hati dia ni penuh dengan kebencian, penuh dengan kemunafikan. Maka orang ini tidak berjaya kerana ada salah satu sahaja. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ini dua hak yang sangat penting. Segala yang kita bincang tentang Nabi Muhammad ni akhir sekali dia pecahan daripada dua hak ini. Sayang Nabi dan ikut syariat yang Nabi bawa. Kita nak bincang sedikit insya-Allah Ustaz. Apa dalil, apa hujah kita ni kena sayang Nabi? Sebagaimana maklumlah insya-Allah, kita sebagai pengulangan, kita nak lahirkan rasa cinta sayang kepada Nabi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah daripada Abdullah bin Hisham, sahabat Nabi. Dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Hisham ni dia kata, satu ketika kami ni bersama dengan Nabi, dan ketika itu Nabi ni wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Al-Khattab. Nabi ni sedang pegang tangan Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar lah. Nabi pegang, faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata kepada Nabi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya. Wahai Rasulullah, kata Umar, sesungguhnya engkau ini lebih aku cintai daripada segala sesuatu. Sayyidina Umar kata, tetapi dia tambah sedikit lagi, illa min nafsi, kecuali daripada diri aku sendiri. Yang ni silap Umar lah. Maka dalam hadis ni Nabi teruslah tegur Sayyidina Umar ni, la walladhi nafsi biyadih. Jangan begitu. Nabi kata, sesungguhnya nyawa aku yang berada di tangannya, yakni Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sehingga aku ini lebih engkau cintai daripada diri engkau sendiri. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi. Bila mana Nabi tegur Sayyidina Umar, tengok Masya Allah, inilah sifat yang kita semua kena ada lah tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sayyidina Umar kata, fa innahul an, maka sekarang ini, wallahi, aku bersumpah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Inilah yang kena ada dalam diri umat Islam, seorang muslim, seorang mukmin. Wallahi, sesungguhnya Nabi Muhammad ini lebih aku cintai daripada diri aku sendiri. Maka Nabi berkata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar, maka engkau benar sekarang ini ya Umar. Mudah-mudahan tuan-tuan, hadis ni dia asas kepada kita supaya kita mencintai Nabi. Bahkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Nabi kata, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kita ni kena sayang Nabi, kena cinta Nabi melebihi daripada kita cinta kedua ibu bapa kita, anak-anak kita dan manusia keseluruhannya. Ini hadis ni menjadi asas kepada saya dan tuan-tuan dalam kita mencintai Nabi. Cuma persoalannya, praktikalnya macam mana Ustaz? Kita kata sebaik-baik praktikal orang yang sayang Nabi ni tak lain tak bukan, kita kata kurun yang awal lah, iaitu sahabat Nabi, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kerana ini ada pengesahan daripada Nabi sendirilah, khairu kuruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi kata sebaik-baik kurun ni adalah kurun aku dan yang kemudian dan yang kemudian. 3 kurun yang awal. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, praktikal para sahabat ni Masya Allah lah. Kita lihat akhir sekali para sahabat ni syahid lah. Dia mempertahankan, dia cinta Nabi melebihi diri dia sendiri. Akhir sekali dia syahid tuan-tuan. Dia tinggal keluarga, tinggal anak bini, tinggal harta benda. Dia berjihad bersama Nabi sampai mati. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita kata sahabat ni mulia. Dan kita marah orang Syiah ni, dia duk hina sahabat kan. Para sahabat ni seolah-olah macam orang biasa. Sedangkan Allah dah sebut dalam Al-Quran, Allah redha sahabat, sahabat redha akan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita bila sebut nama sahabat, selalu saya ulang, kita pasti akan sebut radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah meredai mereka ini. Kerana apa tuan-tuan? Setengah orang dia macam mudah lah, dia kata, Ustaz, kita ni kalau kita hidup zaman Nabi, kita sempat jumpa Nabi, jadi sahabat lah kita Ustaz. Nampak macam mudah lah. Dah kita takdir kita lahir lewat ni.
114 kan, 1443 Hijrah, jauh kita Ustaz. Maksudnya kalau kita lahir awal, kita sahabat lah Ustaz. Nampak macam mudah. Tetapi kita kata sahabat ini adalah orang yang terpilih. So tu ada satu kata-kata lah, jawapan daripada seorang Ustaz saya dengar, cantik tuan-tuan. Dia kata, dia buat persoalan lah. Kita ni kalau kita hidup zaman Nabi Musa dengan Fir'aun kan, zaman Nabi Musa dengan Fir'aun, rasa-rasanya kita ikut siapa? Orang jawab, Ustaz, mestilah ikut Nabi Musa. Kita mudahlah, orang akhir zaman ni, mesti ikut Nabi Musa. Tapi Ustaz tu kata, okey, zaman Fir'aun ini, Fir'aun yang ramai pengikut, Fir'aun yang kuasai ekonomi, Fir'aun lah yang lebih kaya. Rasa-rasa kita ikut siapa? Payah juga nak jawab tu. Termenung kita. Dan begitulah zaman Nabi tuan-tuan. Kira kita kata sahabat ni, dia nak jadi sahabat bukan sahaja berjumpa Nabi. Bahkan syarat jadi sahabat ni, dia hidup sezaman dengan Nabi, dia tak syarat jumpa. Setengah orang dia silap. Kerana ada orang ni dia tak syarat tengok Nabi. Kerana ada sahabat Nabi yang buta. Ada sahabat Nabi yang buta, dia tak pernah tengok Nabi, tapi dia sahabat Nabi. Mana kata dia hidup sezaman dengan Nabi lah. Dia hidup sezaman dengan Nabi, dan syarat yang kedua, dia mesti beriman dan dia mati dalam keadaan iman. Ini baru sahabat Nabi. Sebab tu kita kata sahabat ini orang yang terpilih. Dia berjuang bersama dengan Nabi. Dan di zaman Nabi juga Abu Jahal, ada Abu Lahab. Mereka ni lah yang kuasai orang Quraisy ni. Mereka yang kuasai ekonomi ni. Kalau kita hidup zaman tu, wallahualam kita ni macam mana. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan, sebab tu kita hidup sebut nama sahabat ni, dia mulia lah. Dan dialah sebaik-baik contoh dalam mencintai Nabi SAW. Antaranya tuan-tuan, kita kata Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakar lah, orang Melayu sebut Abu Bakar. Sebahagian guru kita, dia marah, dia kata Abu Bakr. Kaf tu kena mati. Bahasa Arab kadang tu berbeza baris, mati, kita bariskan itu berubah makna kan. Abu Bakr, kita kata bapa kepada empunya anak dara. Sebab tu Abu Bakar ni dia bukan nama sebenarnya. Abu Bakar ni dia panggil istilah kunyah. Kunyah ni gelaran. Kerana dalam ramai-ramai isteri Nabi, seorang je anak dara, iaitu Aisyah. Sebab tu Abu Bakar ni, ayah kepada Aisyah, dia beri gelaran bapa kepada empunya anak dara. Jadi nama dia siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah, itu nama Abu Bakar lah. Dan seingat saya, dia lah kita kata sahabat yang paling hebat lah dalam menyatakan cinta kepada Nabi. Antaranya tuan-tuan tahulah dalam bab sedekah, dia boleh sedekah semua harta dia. Sehingga ulama hari ini, ulama yang mutaakhir ini bincang, boleh ke kita nak tiru Sayyidina Abu Bakar ni dalam bab bila mana kita nak sedekah harta kita, kita nak sedekah semua, boleh ke? Saya tak pasti dalam sampai tahap haram ke tak. Tapi memang ulama kita tak bagi buat begitu. Tak boleh kita sedekah semua harta kita. Kerana iman kita ni kita tahu dah. Kalau kita seluruh manusia ni ditimbang iman dia ni, berat iman Abu Bakar lagi. Sebab tu kita pada hari nak sedekah semua harta kita tu, iman kita kuat, ya. Tetapi esok kita dah minta dengan orang dah, tak cukup makan ni. Lusa mungkin kita pergi curi duit orang. 2 minggu akan datang, entah apa jadi kita ni. Sebab tu ulama larang kita. Tak boleh ikut Nabi. Tak boleh ikut Abu Bakar dalam bab sedekah semua harta ni. Kerana hebat iman dia. Dan antaranya dalam riwayat yang lain, Abu Bakr as-Siddiq ni, Masya Allah tuan-tuan, ada satu yang saya dengar, saya terus hafal. Kita kata kita kata bukti cinta seorang sahabat ni. Antaranya ketika ayah kepada Abu Bakar ni, Abu Quhafah. Abu Quhafah ni lewat sikit masuk Islam tuan-tuan. Sebab tu antara sahabat yang semua keluarga dia masuk Islam, Abu Bakar, mulia Abu Bakar. Ada sahabat Nabi yang lain keluarga dia tak peluk Islam, kita tahu. Tapi Abu Bakar ni semua ahli keluarga dia peluk Islam, Masya Allah. Dan ayah dia ni lewat sikit lah masuk Islam. Dan ketika hari Abu Quhafah, ayah Abu Bakar ni nak peluk Islam, dia hulurkan tangan dia kepada Nabi untuk berbai'ah, untuk mengucap kalimah syahadah ni, menangis Abu Bakar. Lalu Nabi tanya kepada Abu Bakar, bima yubkika ya Abu Bakar, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Kita duk ingat kalau Abu Bakar menangis ni mestilah sebab gembira. Ayah yang ditunggu-tunggu kan, ayah yang disayangi, akhir sekali keluarga masuk Islam, Masya Allah, mesti menangis gembira. Tapi jawapan Abu Bakar ni, Masya Allah, dia kata, li an takuna yadu ammika makana yadihi fa aslam yukirrullahu ainak ahabbu ilayya min ayyakun. Dia kata li an takuna yadu ammika,
kalaulah tangan ayahku ini digantikan dengan tangan pak saudara kamu, Abu Talib tadilah yang kita bincang tu. Sebab Abu Bakar ni dia tahu Nabi antara dua perkara dalam hidup dia, dia sedih tuan-tuan. Dia sedih, iaitu kita kata isteri dia yang mulia itulah yang banyak tolong dia dalam perjuangan Khadijah, dan yang kedua kematian Abu Talib itulah, dan Abu Talib ni tak peluk Islam. Abu Bakar dia tahu. Lalu dia kata kalaulah pada hari ayahku peluk Islam ini, iaitu Abu Talib yang peluk Islam, maka yukirullahu ainak, Allah menggembirakan kamu, kan, kamu gembira. Ahabbu ilayya min ayyakun, lebih aku cintai daripada apa yang terjadi hari ini. Masya Allah, ayah nak peluk Islam tu bukan orang lain, tapi dia kata lebih baik kalau Abu Talib yang peluk Islam, kerana dia tahu kalau Abu Talib peluk Islam, Nabi akan gembira. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, satu saya pernah sebut jugalah kat sini, Abu Talib ni walaupun dalam banyak riwayat kita tahulah dia tak peluk Islam, tetapi ada pendapat yang minoriti, saya sebutkan pendapat yang sedikit, sebahagian ahli ilmu kata dia peluk Islam. Tapi antara hujah dia nampak tak bertembung lah. Dia kata mustahil seseorang yang mempertahankan perjuangan seseorang, dia tak ikut perjuangan itu. Mustahil, dia kata. Maksudnya dipertahankan Nabi di pulau. Dalam riwayat Nabi di pulau, Abu Bakar pun kena pulau je. Dia tak Islam lagi. Sebab tu mustahil orang yang mempertahankan perjuangan seseorang, dia tak ikut perjuangan itu, mustahil. Jadi para ulama antaranya yang sebilangan kecil ulama, dia kata Abu Talib ni walaupun dia tak mengucap dengan mulut dia, tapi hati dia sebenar beriman. Mudah-mudahan itu di sisi Allah Ta'ala lah. Nabi sayang Abu Talib ni. Okey, itu contoh cinta para sahabat Nabi lah, Abu Bakar. Dan kalau kita baca sejarah sahabat ni, kita akan rasa Allah, kita ni macam tak ada apa-apa lah cinta. Kita nak buktikan cinta kita ni macam jauh sangat lah dengan sahabat Nabi. Kalau kita baca sirah-sirah sahabat ni, akhir sekali dia mati dah, sahabat ni syahid. Cuma tuan-tuan, pendapat peribadi saya tuan-tuan, dengan dari sudut kita nakalkan pandangan ahli ilmu ni, kita nak menyatakan cinta kita hari ni, zaman ni, kita akhir zaman ni, sebenarnya yang paling utama adalah kita mengaji hadis Nabi. Ni yang paling utama tuan-tuan. Kita mengaji hadis Nabi, kita mempelajari hadis Nabi. Bahkan kalau kita tak mampu nak belajar tinggi-tinggi, kita baca hadis Nabi. Kita displaykan diri kita ni dengar kuliah hadis Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita lihat secara umum sahabat Nabi ni tuan-tuan, apa kerjaan utama dia? Secara umum pekerjaan para sahabat Nabi ni, dia sayang Nabi. Dan bila mana Nabi wafat, pekerjaan utama para sahabat ni, dia meriwayatkan hadis Nabi. Dia sampaikan hadis Nabi. Kan? Dalam hadis Nabi sebut, dengan mafhum Nabi kata, sampaikanlah kepada orang yang tak sampai. Yang hadir ini, sampailah kepada orang yang tak hadir. Maksudnya sahabat bila mana Nabi wafat, bermulanya periwayatan. Kita kata zaman Nabi hidup ni, masa zaman Nabi hidup, kita kata tak banyaklah riwayat. Sebab tu saya pernah sebut kat sini, kenapa Abu Bakar ni rapat dengan Nabi, sayang Nabi, tapi tak banyak riwayat dia. Abu Bakar pun sama tuan-tuan, tak banyak riwayat dia. Kita duk belajar yang paling banyak Abu Hurairah, kan, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, kan, Ibn Umar. Yang tu yang kita kata figure-figure dalam ilmu hadis lah, dalam banyak hadis ni. Tetapi Pak Khulafa' Ar-Rasyidin ni tak banyak riwayat. Kenapa Ustaz? Yang ni orang Syiah dia suka lah, dia guna dalil ni. Nampak tak? Pelik agama kamu. Orang yang rapat dengan Nabi tak banyak riwayat. Jadi jawapannya antara yang saya jumpa tuan-tuan, kenapa Abu Hurairah ni dia paling banyak riwayat hadis? Antaranya bila mana Nabi wafat, dia muda lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Saidina Ali, Osman ni, dia bersama dengan Nabi. Ketika Nabi hidup, tak perlu kepada periwayatan lagi. Maksudnya kalau orang Arab Badawi, banyak dalam hadis, orang daripada ni lah, pedalaman ni datang jumpa Nabi ni, dia akan terus tanya Nabi, dia tak tanya sahabat lain. Kebanyakannya begitu. Nak tanya soalan, sahabat ada persoalan, dia akan jumpa Nabi terus. Maksud tak timbul riwayat lagi. Tetapi bila mana Nabi wafat, tengok Saidina Abu Bakar ni, dia banyak, dia tahu hadis tu, dia tahu banyak. Tetapi tengok bila mana Nabi wafat, seingat saya 2 tahun setengah saja dia jadi khalifah, kan. 2 tahun setengah aja, sekejap saja. Jadi ketika Nabi wafat, Islam makin berkembang, orang nak tanya soalan, orang akan tanya sahabat Nabi. Bila mana orang tanya sahabat Nabi, bermulalah periwayatan tu. Okay, orang tanya soalan begini-begini, sahabat jawab.
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sami'tu Rasulullah, aku pernah dengar Nabi sebut, aku pernah lihat Nabi buat. Mulanya periwayatan tu. Sebab tu antara kerja utama sahabat ni tuan-tuan, dia sayang Nabi, dia cinta Nabi, dia jaga hadis Nabi, dia riwayat. Diajarkan kepada tabi'in, riwayat kepada tabi'in. Tabi'in riwayat kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada zaman kita hari ni. Seingat saya, kalau sahabat tak riwayat hadis tuan-tuan, mungkinlah kita kata kita tak sampai hadis Nabi kalau sahabat tak riwayat. Cuma kita ni akhir zaman ni, kita kata lagilah, mungkin tak ada dah zaman periwayatan tu, tak ada dah. Seingat saya dah terhenti zaman Imam Bukhari Muslim tu. Kurun yang ketiga, empat begitu dah terhenti dah periwayatan tu. Kerana kita kena berterima kasih tuan-tuan, sebab Imam Bukhari ni dia telah bukukan. Dia tulis, dia telah bukukan hadis-hadis Nabi tu. Sebab tu orang yang datang kemudian ni tak perlu riwayat dah, just kita belajar je Bukhari, Muslim dan sebagainya tu. Kerana kalau kita hari ni ada periwayatan lagi, seingat saya tak ada orang yang layak kot. Kerana syarat nak riwayat hadis ni ketat tuan-tuan. Kita ni kadang tu solat pun lewat mungkin. Tak layak nak riwayat, saya lah mungkin. Wallahualam, itu pekerjaan para sahabat tuan-tuan. Jadi saya secara peribadi, betul kita pakai jubah, pakai serban, itu satu pakaian yang baik. Nabi pakai itu, kata-kata kain rida, sabit dengan Nabi, Nabi pakai kain rida ni. Cuma yang paling utama, kita sayang Nabi, cinta Nabi tuan-tuan, kena belajar hadis Nabi. Saya nasihatkan untuk diri saya lah, kalau kita bukan bidang hadis, tak payah nak belajar mustalah ni, payah nak belajar ulum hadis tinggi ni, kita lazimkan diri kita dengar kuliah hadis. Kerana kata ahli ilmu, orang yang belajar hadis ataupun ahlul hadis ini orang yang paling banyak selawat kepada Nabi. Kenapa tuan-tuan? Orang yang belajar hadis ni, dialah yang paling banyak selawat kepada Nabi. Kerana macam kita baca hari ni lah, anin nabiyyi, kita tak berhenti begitu. Kita akan sama anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah tu. Maka orang yang belajar hadis ni automatik dia akan selawat. Jadi mudah-mudahan selepas ni kalau ustaz duk mengajar hadis tuan-tuan, dia sebut nama Nabi, kita pun sebut sekali juga sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan. Okey. Dan sebelum kita tutup bab cinta Nabi ni, saya nak masuk sedikit lah pendetailan dalam bab ikut Nabi. Yang ni pun penting sebab dia mesti selari. Tak boleh tinggal salah satu. Dalam bab cinta Nabi ni paling kurang lah, dalam bab tadi belajar hadis. Seingat saya, hari ni tuan-tuan, zaman teknologi makin maju ni, kita kata tak ada uzur lah kita ni tak kenal Nabi. Tak ada uzur. Sebab tu paling kurang dekat rumah kita ni tuan-tuan, kena ada 2 kitab. Kena ada 2 kitab berkenaan dengan Nabi ni, iaitu Syama'il Muhammadiyah. Saya yakin sebahagian tuan-tuan belajar kitab ni. Di Selangor pun dah ada kuliah bulanan, Masya Allah cantik. Kerana nak kenal Nabi ni bukan bulan Maulid Rasul saja. Kenal Nabi ni memang satu kewajipan seorang Muslim. Dan Syama'il Muhammadiyah ni tuan-tuan, sebab tu saya kata tak ada uzur kita tak kenal Nabi. Dah ada terjemahan banyak cetakan bahasa Melayu hari ni. Kalau kata ustaz, kami ni tak pandai bahasa Arab, mungkin uzur lagi lah kot. Tetapi hari ni dah ada terjemahan banyak cetakan Syama'il Muhammadiyah ni, iaitu Imam Tirmizi ni dia kumpul hadis-hadis yang berkaitan dengan fizikal Nabi. Dia fokus bab tu. Kepribadian Nabi tu utamanya fizikal Nabi. Mata Nabi macam mana, rambut Nabi panjang mana kan, ketinggian Nabi, selipar Nabi pun ada dalam kitab tu pun ada macam-macam. Cara Nabi berjalan. Maksudnya lebih terfokus pada batang tubuh Nabi tu. Yang ni kita kena belajar tuan-tuan. Paling kurang kita belilah. Tak mahal tuan-tuan. Tak sampai 100 pun kitab tu. Yang terjemahan ni. Tak sampai 100. Kalau boleh bahasa Arab, boleh dalam bahasa Arab. Sebab Imam Tirmizi kitab ni mudah tuan-tuan. Jangan ada ustaz, kami ni tak ada guru nak belajar, tak. Kitab ni tak ada guru boleh baca. Sebab apa? Sebab Imam Tirmizi ni dia just kumpul hadis-hadis berkaitan dengan peribadi Nabi. Kalau kita baca terjemahan pun kita boleh faham dah. Dia sebut macam mana kan Nabi pakai celak dan sebagainya. Okey. Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan ingatlah. Bahasa Melajunya kepribadian Nabi lah, kepribadian Nabi. Okey. Dan yang kedua yang mesti kita kena ada kitab ni. Okey. Saya sebut peribadi Nabi, satu lagi tuan-tuan. Kita nak sangat mimpi Nabi kan. Kita nak mimpi Nabi kalau boleh. Dan kita tahu syaitan ni dia tak boleh menyerupai Nabi. Walaupun dalam mimpi syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Tetapi kita kena ingat syaitan dia boleh menyerupai orang saleh. Syaitan dia boleh menyerupai orang saleh. Sebab tu mudah-mudahan kalau kita mimpi Nabi ni, kalau kita dah belajar kitab Syama'il Muhammadiyah tu tuan-tuan, kita kenal, ya betul ini Nabi. Kerana syaitan dia boleh berupa orang saleh, dia mengaku aku ni Nabi. Dan kita boleh relatekan dengan apa yang kita belajar. Oh,
nampak pendek, pendek bukan Nabi lah tu, kita boleh tahu dah. Sebab tu kitab ni kita kena belajar, paling kurang jadikan usrah lah kalau boleh untuk diri saya antaranya, dengan keluarga, kita boleh baca sama-sama dengan keluarga, bermula dengan ayah, baca satu hadis tentang Nabi, dan seterusnya sampai khatam, masya-Allah. Kitab tu pun tak tebal sangat tuan-tuan, lebih kurang dalam 300 muka surat begitu. Okey, itu yang pertama, Syama'il Muhammadiyah. Dan kitab yang kedua saya nak showkan tuan-tuan, dipanggil Rahiqul Makhtum. Yang ini kitab sirah Nabi. Maksudnya kitab sirah Nabi ni bermula daripada Nabi lahir lah. Nabi lahir, perjalanan hidup Nabi, perjalanan dakwah Nabi, peperangan yang Nabi sertai kan, semua sampai akhir hayat Nabi. Yang ni berbeza sikit lah. Yang tadi tu khusus pada fizikal Nabi, lebih pada itu. Yang ni kitab sirah, perjalanan hidup Nabi. Kena beli tuan-tuan. Dan saya show kan, Rahiqul Makhtum ni dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Sebab tu saya sebut tak ada uzur lah untuk kita tak kenal Nabi. Kerana dua kitab ni tuan-tuan, kalau kita belajar dengan baik, kita faham, kita akan sayang Nabi, kita akan cinta Nabi. Mudah-mudahan lah. Rahiqul Makhtum, cari tuan-tuan, tak sampai 100 pun. Okey, ini yang pertama lah dalam bab kita kata hubbun, sayang Nabi, cinta Nabi. Dan seterusnya yang kedua, ittiba. Kita sebut dua ni mesti sekali. Macam ayat Al-Quran kan. Ayat Al-Quran ni mesti Allah akan sebut. Kalau sebut salat, wa iqamis salah, wa itaiz zakah. Jarang, kita takkan jumpa. Biasanya tak jumpa salat saja. Mesti Allah ikatkan salat dengan zakat. Sebab tu orang yang tak bayar zakat, dia salat, tak jadi iman dia. Orang yang salat saja tak bayar zakat, tak jadi iman. Begitulah, kalau orang bayar zakat saja, dia tak salat, tak jadi iman dia. Mana kata dua-dua ni mesti sekali. Begitulah al-hubbu wal ittiba', dia mesti sekali. Kita nak bincang sedikit tuan-tuan. Saya ingat saya bab ittiba' ni tak ramai orang bincang. Cuba saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Hari ini kita akhir zaman ni tuan-tuan, semua aliran, semua mazhab, semua firqah, persatuan ke, jemaah ke, kami ni ikut Nabi Ustaz. Jemaah masjid kami ni ikut Nabi kan, orang lain tak ikut Nabi, tak. Hari ni hatta tuan-tuan aliran sesat pun, Syiah pun dia mengaku dia ikut Nabi. Sebab tu tuan-tuan, saya nak kongsi pada malam ni ada 6 kayu ukur, ada 6 dawabit, kayu ukur yang para ulama letak seseorang tu ikut Nabi. Mana kalau tuan-tuan ada 6 kayu ukur ni, insya-Allah kita ikut Nabi, insya-Allah. Cuma para ulama dia bincang secara umum lah. Secara umum kita kena relatekan dengan diri kita, iaitu ikut Nabi ni daripada 6 sudut. Makna kata kalau kita ikut Nabi daripada 6 sudut ni, kita ikut Nabi, insya-Allah. Kerana perbuatan Nabi tak keluarlah daripada 6 sudut ni, insya-Allah. Yang pertama sekali, ikut Nabi dari sudut jenis. Apa maksud jenis ni? So dia kena buat contoh. Dan saya buat satu contoh lah. Setiap ni kayu ukur ni saya buat satu contoh. Tuan-tuan kiaskan. Ikut Nabi dari sudut jenis, para ulama buat contoh antara misalan lah, kita ni masuk bulan hari raya ni lah, Aidul Adha kan, hari raya korban ni. Kita ikhlas ni, syarat utama ibadah kita tahu dah, ikhlas, mesti ikhlas. Dan kita ni ikhlas tak, tahun depan ni raya korban ni saya nak masuk korban 10 ekor kuda. Boleh ke tak? Boleh tak masuk 10? Niat ikhlas kerana Allah ni nak korban 10 ekor kuda. Rasa-rasa sah ke tak? Diterima tak ibadat tu? Jangan Ustaz khilaf Ustaz, jangan jawab begitu, tuan-tuan malu. Tuan-tuan kena jawab yang ini confirm Allah tak terima ibadat tu, walaupun dia ikhlas, kerana dia tak ada syarat yang kedua, mutaba'atul rasul. Dia tak ikut Nabi dalam bab jenis ni. Dia mukhalafah Nabi dalam bab jenis. Nabi kata dalam jenis nak korban ni mesti bahimatul an'am. Mesti agama letakkan mesti daripada bahimatul an'am ni lah, lembu, unta, kambing dan sebagainya tu. Kuda tak termasuk. Walaupun tuan-tuan, kuda ni dalam mazhab kita boleh makan. Kuda dalam mazhab Syafi'i ni boleh makan. Tetapi nak jadi haiwan korban dia tak kira, tak sah ibadat tu. Bahkan mungkin boleh jadi dosa lah tuan-tuan. Sebab apa? Kita mukhalafah Nabi, tak ikut dari sudut Nabi, dari sudut jenis yang Nabi tetapkan, agama tetapkan, syariat tetapkan. Satu ingat saya, dua mazhab kata boleh makan kuda, dua mazhab kata tak boleh. Antaranya mazhab Syafi'i kata boleh. Dua mazhab yang lain tu saya lupalah, dia kata tak boleh. Dalam erti kata makruh, bukan tak boleh, haram tu. Dia kata makruh sebab kuda ini alat untuk peperangan. Dia kata makruh sebab alat untuk peperangan kuda. Dan yang terbaru dia meninggal dah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, dalam kitab fatwa dia,
Dia kata hari ini sebenarnya elah makruh tu telah terangkat dah. Maksudnya kita tak ada peperangan zaman sekarang. Maksudnya kuda pun orang tak guna dah buat peperangan. Maksudnya elah tu tak terangkat dah. Jadi sunat dah makan tu. Jadi harus dah makan. Tak makruh dah makan kuda ni. Tapi saya sebut dari sudut korban memang tak boleh. Tak diterima ibadat tu. Okey, jelas lah satu. Tuan-tuan kiaskan lagi lah apa-apa yang syariat letak dah jenis. Jangan kita mukhalafah. Okey. Itu ikut Nabi dari sudut jenis. Yang kedua ikut Nabi ni dari sudut makan ni tempat lah. Makan bahasa Arab tempat. Ikut Nabi dari sudut tempat. Macam mana tempat? Maksudnya kita kata tempat yang syariat tentukan. Contoh mudah beginilah, bagi contoh baru nampak. Contoh kita ni niat ikhlas, kita nak i'tikaf. Niat ikhlas kita nak i'tikaf, tapi kita i'tikaf ni pergi rumah jiran kita. I'tikaf di shopping mall. Rasa-rasa terima tak amalan tu? Dia ikhlas ni i'tikaf ni. Kita kata confirm tak terima. Sebab apa? Mukhalafah Nabi dari sudut tempat. Kita mukhalafah agama. Syariat dah tentukan tempat untuk i'tikaf ni mesti di masjid. Mesti di masjid-masjid saja. Kalau kat shopping mall, rumah jiran dia tak ada i'tikaf. Cuma ada isu, bukan ada persoalan lah. Kalau surau ni macam mana? Sebahagian pendapat para ahli ilmu, dia kata surau yang memang diwakafkan untuk solat tempat itu, maka dia boleh i'tikaf. Ada i'tikaf kat situ lah. Berbezalah kalau shopping mall tu dia bukan wakaf untuk solat sangat. Itu tempat dia bagi sekejap je kot. Jadi surau ni kalau yang diwakafkan untuk solat, dia boleh i'tikaf lah. Okey. Jadi kita boleh jawab lah, confirm tak terima kalau i'tikaf ni rumah jiran, kita kata tak ada i'tikaf lah. Okey, itu yang kedua, contoh yang mudah. Yang ketiga ikut Nabi ni tuan-tuan dari sudut zaman. Zaman ni bahasa Arab, masa lah, dari sudut masa. Contohnya begini, kita niat ikhlas kerana Allah, nak solat sunat duha. Kita nak solat sunat duha selepas zuhur. Nak buat 8 rakaat ni. Tapi kita buat selepas zuhur. Dari sudut masa tu. Yang ni jangan kita, sebab setengah orang ustaz, takkanlah Allah nak azab dia sebab dia solat. Kan? Takkanlah dia dapat dosa sebab dia solat. Soalan agama ni dia ada dua benda. Kalau buat dalam keadaan jahil, tak tahu, dia dimaafkan. Tapi kalau buat dalam keadaan nak mempermainkan. Sebab tu tuan, yang ni dua benda kita kena jagalah. Saya buat contoh yang lebih mudah. Mungkin kadang tu anak-anak kita yang remaja ni kan, dia tak biasa dengar kuliah. Dan contoh saya buat dalam baca bismillah kan. Bismillah ni ada tempat yang wajib baca. Antaranya dalam solat lah, surah Al-Fatihah wajib baca bismillah. Dan kebanyakan tempat lain kita kata sunat lah. Secara umum ni sunat baca bismillah. Dalam banyak keadaan sunat. Okey. Ada keadaan yang haram kita baca bismillah, terutama dalam tandas ke ataupun tempat-tempat yang kotor, tak boleh baca bismillah. Dan saya nak buat contoh, antaranya bila mana kita buat benda yang haram. Wal'iyadzubillah lah, contoh minum arak. Minum arak ni, sebelum minum arak tu kita baca bismillah. Ada dua golongan lah. Dia baca yang pertama ni mungkin sebab dia ni dah biasa baca bismillah. Tapi bila nak minum arak tu, nak buat jahat ni, dia pun jadi dah baca juga bismillah. Yang ni dia buat tu sebab tersilap. Dia tak tahu, dia jahil, dimaafkan. Tetapi kalau dia buat nak minum arak, dia baca bismillah, sengaja dia buat. Dia ada satu bab dia panggil istihza. Istihza ni dia macam mempermainkan. Yang ni boleh jatuh kufur tuan-tuan. Kena mengucap semula. Satu yang ni kita kena jaga. Banyak keadaan. Saya ingat zaman saya sekolah menengah, zaman sekolah rendah ni, kadang tu ialah orang-orang muda ni dia suka macam nampak macam agama tapi macam mempermainkan. Contoh ada ayat Al-Quran. Innaman nasi'u ziyadatum bil kufr. Nasi'u ziyadatum. Kita macam seolah-olah kita terjemah bahasa Melayu ya. Nasi tu nasi lah. Ziyadah ni tambah. Jadi kita nak suruh kawan kita tambah nasi, kita kata innaman nasi'u ziyadah. So dia tambah nasi. Yang ni mempermainkan ayat Quran. Jangan buat begitu tuan-tuan. Dan kalau ada, kita bertaubat kepada Allah SWT. Sebab tu dalam bab tadi saya sebut, dia niat ikhlas dah nak solat sunat duha ni 8 rakaat tapi buat selepas zuhur. Buat selepas zuhur, tuan-tuan kata confirm Allah tak terima. Walaupun setengah orang kata ustaz, dia solat Allah takkan Allah nak hukum dia, tak. Sebab dia mukhalafah Nabi. Nabi dah bagi tahu solat sunat duha ni dia ada waktu dia lah. Bahkan kita dalam mazhab Syafi'i 16 minit selepas syuruk, begitu juga 16 minit sebelum zuhur. Lebih kurang begitu. Banyak lah, ada kata rubuk, ada kata sulus, ada kata 20 minit selepas syuruk baru boleh solat sunat duha. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun khilaf. Bila 20 minit tu, 16 minit tu nak solat sunat syuruk ke nak solat sunat duha? Khilaf, dua-dua boleh. Yang penting 2 rakaat juga. Sama je, niat yang mana-mana diterima insya-Allah. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikut Nabi ni dari sudut
qadar, bilangannya. Yang ni contoh mudah lah. Ikut Nabi dari sudut bilangan ni, banyak syariat, agama tetapkan. Begini-begini bilangan dia banyak ni. Jangan kita mukhalafah Nabi. Antaranya dalam bab salat lah, mudah. Ustaz, saya ikhlas malam ni Ustaz. Ataupun setengah orang, Ustaz, saya ni bangun subuh ni saya mandi. Takkanlah 2 rakaat dia. Alang-alang bangun mandi ni bukan mudah Ustaz. Dah segar ni kita buat 3 rakaat, 4 rakaat dah subuh, confirm Allah tak terima. Sebab bilangan tu syariat telah tetapkan. Itu yang keempat. Yang kelima, ikut Nabi. Ikut Nabi dari sudut yang kelima, sebab. Ikut Nabi dari sudut sebab. Contoh dia, dia macam dia payah sikit lah kita nak faham ni, tapi saya cuba. Para ulama' dia buat contoh. Apa maksud ikut Nabi dari sudut sebab ni? Contoh mudah, kita bangun malam qiyamul lail. Bangun malam qiyamul lail. Tiba-tiba anak kita tanyalah, contoh isteri kita tanya ke, abang bangun malam, kenapa solat malam ni? Jarang bangun. Kenapa malam ni abang bangun solat? Kita pun mungkin malu, gelabah macam-macam lah. Kita pun pergi reka. Abang solat malam ni sebab sebab tu siapa yang qiyamul lail malam ni akan diampunkan separuh dosa, akan dapat syurga yang tertinggi. Sebab tu masalah. Kita kata qiyamul lail tu baguslah, ibadah qiyamul lail tu masya-Allah, tapi kita pergi ke sebab yang tak ada nas dia, yang Nabi tak pernah sebut. Tetapi sebab tu benda-benda fadilat ni tuan-tuan, kita pergi reka fadilat, dapat begini solat sunat duha hari ni, waktu ini, petang ini dapat begini. Seingat saya akhir-akhir ni banyak berlaku, bahkan di negara jiran banyaklah, Indonesia dan masuk di Malaysia. Antaranya kita mudah letakkan buat begini banyak begini, dapat fadilat begini. Kita kena pegang satu perkara tuan-tuan. Fadilat ini perkara ghaib. Kita min gharaib. Maksudnya ghaib lah, perkara yang tak nampak. Bahkan Nabi sendiri pun tak tahu, melainkan Allah bagi tahu. Contoh mudah, kalau kita kata kenapa kita puasa 10 Muharram baru ni kan, 10 Muharram kita puasa. Kalau anak kita tanya, sebab Nabi kata, sebab fadilat dia, kalau kita puasa 10 Muharram ni, dia ampunkan dosa kita setahun yang lalu. Nabi sebut setahun. Macam mana Nabi sebut? Sebab dia wahyu. Bahkan bila mana kita cek, ya betul, dalam hadis yang sahih kita terima tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi reka, yang ini sangat bahaya. Kita bimbang, kita jatuh dalam hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta atas nama aku. Kerana bila sebut fadilat, dia mesti daripada agama. Dia mesti daripada Nabi. Agama. Jadi barang siapa yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, Nabi sebut falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita telah reconfirm. Kalau macam kita beli tiket flight kan, benda yang mahal flight ni, kita akan bukan confirm saja, reconfirm. Seat kita kat sini lah, macam-macam lah. Flight kita tengok waktu betul-betul, reconfirm. Samalah dalam bab kita dusta atas nama Nabi ni, falyatabawwa, kita reconfirm tempat kita dalam neraka. Sebab tu dalam bab ni kena jaga tuan-tuan. Benda yang tak pasti jangan sebar. Dan jangan kita reka atas nama agama. Kalau tak tahu, kita cakap tak tahulah, insya-Allah. Itu yang kelima. Dan insya-Allah kita bagi laluan azan dulu, kita sambung sedikit selepas ini insya-Allah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi berkenaan bab ittiba'ur rasul ini, ikut Nabi yang keenam. Kita habiskan dulu yang keenam, iaitu ikut Nabi ni dari sudut kaifiyah. Kaifiyah ni dari sudut bagaimana Nabi buat. Kaifiyah ni bagaimana cara Nabi buat dalam sesuatu amalan itu. Contoh mudah begini. Contoh mudah, kita kata ibadah ambil wuduk lah. Ambil wuduk, kita niat ikhlas. Kita basuh kaki dulu. Kaki dulu, barulah tangan, kepala, baru muka kita terbalik. Yang ni kita kata confirm lah, tak sah, tak terima lah ibadat tu. Kerana bahkan dalam mazhab kita ni, dia sebut Nabi ambil wuduk ni, dia ada satu rukun, iaitu tertib. Mesti mula dengan muka dulu. Begitulah mazhab kita kata, Nabi ni dia ambil wuduk, mesti basuh muka dulu, tangan, kepala, baru kaki. Maksudnya cara bagaimana Nabi melakukan amalan tu. Kena ikut Nabi insya-Allah. Walaupun dalam bab ni dia luas, dia bukan dia luas. Ada sebahagian pandangan dalam mazhab lain lah. Dalam mazhab Hanafi antaranya. Sebab mazhab dia orang ni, dia tak ada tertib. Kita duk belajar rukun wuduk ni, dia ada tertib kan. Last kali tu mesti tertib. Muka, tangan, kepala, baru kaki. Tapi mazhab Hanafi ni tuan-tuan, dia tak ada tertib tu. Mazhab dia orang ni boleh dia kalau ambil wuduk ni, bismillah, basuh kaki dulu pun sah. Mana-mana boleh, sebab tak ada tertib. Ini dari sudut perbincangan akademik lah tuan-tuan. Sebab saya pengalaman di Mesir tu kan, memang ramai orang-orang Pakistan, orang India, Afrika ni. Memang dia orang ni kalau masuk musim sejuk tu utamanya,
Masuk musim sejuk ni, kita kalau boleh tuan-tuan, sebab tu orang nasihat kita musim sejuk ni kan, ataupun wallahualam dari sudut kedoktoran saya tak pasti juga, tapi kalau kita masuk tandas musim sejuk ni, jangan basuh kepala dulu, dia kata jangan basuh muka dulu, mungkin tak bagus, dia kata kena basuh kaki dulu. Jadi setengah mazhab dia orang ni basuh kaki tu terus niat ambil wuduk lah. Tapi mazhab kita memang tak sah, sebab kerana ada tertib tu, dan ini lebih kuat lah insyaAllah. Cuma saya nak sebut perbincangan ahli ilmu ni dia luas. Kita kadang setengah orang ni dia allergic, ustaz, tak cerita pendapat. Sebab tu tuan-tuan, almarhum kita kata satu kehilangan besar lah, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi kan, tak sampai seminggu lagi meninggal tuan-tuan. Dia ni antara kelebihan ni, dia ke depan dalam bab fiqh ni lah, fiqh semasa ni. Bahkan banyak dunia Islam, walaupun ramai orang tak setuju dengan dia, tapi dunia Islam ni pakai pandangan-pandangan dia, kerana fatwa dia yang dia buat ni, dia berinteraksi dengan fiqh yang luas. Maksudnya dia tak ambil satu pandangan saja. Dia guna khazanah fiqh Islam ni, dan kita nampak pandangan-pandangan dia ni, kita akan rasa Allah, Al-Quran, hadis ni relevan sepanjang zaman. Setengah orang kalau kita baca kitab fiqh dulu, kita rasa macam tak sesuai zaman ni. Tapi pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni, banyak dia buat ni, Al-Quran sentiasa relevan, hadis sentiasa relevan. Pandangan dia tu Masya Allah. Dan umat Islam kita kata satu kehilangan besar lah. Okay. Wallahualam. Kita kata yang keenam, ikut Nabi dari sudut bagaimana kita melakukan amalan tu, kena ikut Nabi. Okey. Saya nak sebagai penutup, ada dua khulasah penting, dan bagi menjawab soalan juga. Dua khulasah penting. Ustaz, saya tak ingat ni lah. Saya tak ingat. 6 ni mungkin panjang sangat, saya mungkin payah nak ingat. Tuan-tuan, kita ingat dua perkara para ulama sebut. Terutamanya ulama fuqaha dalam bidang-bidang, orang yang belajar syariah, dia akan biasa dengar yang ni. Iaitu dua perkara. Kita ni tuan-tuan, kita kena pegang dua perkara lah dalam kita beramalan dalam agama ni. Al-aslu fil ibadat tawakuf. Asal dalam ibadat ni, kita nak buat ibadat, asal dia sebenarnya tawakuf. Maksudnya tak buat dulu. Bahkan ada pendapat yang mungkin keras sikit, dia kata haram buat, tak boleh buat, maksudnya berdosa. Kita kata tak boleh buat, melainkan ada dalil yang datang. Oh begini, Nabi agama suruh buat begini. Asal solat sunat duha ni orang tak berani buat, Nabi, sahabat tak buat solat sunat duha ni. Tapi bila mana Nabi mari ajar, ada hadis, barulah mereka buat. Maksudnya dalam bab ibadat, dia mesti kena ada, tak boleh buat melainkan. Jadi saya nak relatekan dengan hari ni tuan-tuan, akhir zaman ni banyak benda-benda yang kadang tu kita pelik lah, kita tengok dalam video apa, kalau di Indonesia macam-macam tuan-tuan kan, orang lelaki yang pakai tak tutup aurat kan, duk hisap rokok atas mimbar tu, panggil wali tuan-tuan. Orang pergi cium tangan, cium kaki dia. Allah, kita pun pening tuan-tuan. Wallahualam, dia orang mungkin kata dah terangkat, tapi kita sebagai manusia ni, kita kena hukum secara zahir tuan-tuan. Kita kena hukum secara zahir. Dia tak tutup aurat, macam mana kita nak panggil wali? Sedangkan wali ni orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Itu kita senang. Saya nak buat contoh yang lain. Kadang orang duk tanya lah baru ni, sebelum Dr. Yusuf Al-Qaradawi meninggal ni, seminggu sebelum tu Queen Elizabeth ke apa, dia meninggal tu kan. Orang duk tanya kadang, Ustaz, dia ni keturunan, sebab jadi isu juga, orang ni Queen ni keturunan Nabi ke keturunan Fir'aun, sebab ada dua pendapat kan. Saya wallahualam, kalau orang tanya, kita tak tahulah keturunan dia. Yang tu kita kena kaji nasab dia lah sampai ke mana. Tetapi kita sebagai seorang Muslim ni, kita kena tengok apa yang dia buat, bukan keturunan dia. Apa yang dia buat. Kalau kita kata dia keturunan Nabi sekalipun, tapi apa yang dia buat, dia rampas kemerdekaan dan sebagainya, benda yang tak bagus, kita kata dia tak bagus. Kita kadang tu orang Melayu ni, kita nampak benda yang lain lebih penting. Patutnya lebih penting apa yang dia buat. Kalaulah dia keturunan Fir'aun sekalipun, dah kita nak judge dia. Kalaulah dia keturunan Fir'aun, tetapi dia buat benda yang bagus, kita puji dia bagus. Macam Asiyah kan, Asiyah isteri Fir'aun, dia rapat dengan Fir'aun, tetapi dia masuk syurga tuan-tuan. Dia isteri Fir'aun tu tapi dia masuk syurga kan dalam hadis. So tuan-tuan, kita kadang tu kita kena fokus pada isu. Kita kadang tu orang Melayu ni dia suka cepisan-cepisan. Saya buat contoh mudah yang lain. Al-Quran ni dia ajar kita, dia ajar cara kita berfikir, dia ajar kita ni straight to the point. Tuan-tuan bayangkan dalam Al-Quran tu, Fir'aun ni sejahat-jahat manusia, Allah pernah tak sebut nama dia siapa? Allah pernah tak sebut nama Fir'aun siapa? Dan kita tahulah Fir'aun ni dia gelaran je. Sebenarnya Fir'aun tu dia bukan nama, dia gelaran. Ni ganti. Semua Fir'aun. Isu dia, orang Melayu sibuk nak tanya, okey, Fir'aun zaman Nabi Musa tu Fir'aun mana? Ramsih ke berapa? Kan nama dia Ramsih apa tu lah. Itu kalau kita tahu pun tak menjejaskan iman kita. Kita tak tahu pun tak menjejaskan iman kita. Yang penting Allah cerita dalam Quran ni Fir'aun ni jahat, jangan ikut dia. Itu yang lebih utama. Kadang orang Melayu satu lagi, bukanlah sebahagian orang lah,
Kadang tu cerita-cerita yang menjauhkan kita daripada fokus asal. Contoh dalam surah Nuh antaranya. Surah Nuh kan. Allah cerita satu surah Nuh ni. Allah nak cerita perjuangan Nabi Nuh ni berdakwah, rakyat dia tak terima kan. Tetapi orang kita bila sampai Nabi Nuh ni, bahtera dia daripada kayu kokar ke kayu jati. Contohlah. Kita kata macam mana resepi nak buat bubur Asyura. Benda-benda begitu tuan-tuan. Tapi yang lebih penting sebenarnya Allah nak cerita apa yang menyedihkan. Saya tak ada masalah benda-benda tu. Tapi yang menyedihkan kita tak tahu pun itipati surah Nuh tu. Sebab tu mungkin salah dari setengah ustaz-ustaz tak cerita bab tu. Sehingga masyarakat pun lebih tahu benda yang lain. Tak tahu itipati surah Nuh tu. Satu lagi tuan-tuan surah Luqman. Yang ni dahsyat. Kita kata Allah ni orang yang saleh. Luqman ni kan. Setengah kata Nabi wallah alam lah. Tapi Allah sebut nama dia dalam Al-Quran tu. Tapi Allah nak sampaikan dia nasihat anak dia jangan syirik Allah, syukur kepada Allah. Itu yang utama. Tetapi dalam cerita-cerita Israiliyat ni, duk cerita Luqman ni orang yang pendek, hitam ni. Benda-benda yang tak penting, melarikan kita daripada tajuk asal. Dan satu lagi saya buat contoh. Yang ini yang besar lah. Orang kita kadang dia cerita. Ada kisah lah yang ni. Kita kata Nabi Adam makan daripada pohon tu kan, dan Hawa makan. Dia kata Adam ni dia makan satu, Hawa ni dia makan dua. Dan bila malaikat tahu ni, malaikat pergi cekup lah, maksudnya tak bagi makan tu. Dan Adam ni bila dia makan sampai dekat tekuk ni, tu jadi halkum tu dia kata. Dan Hawa ni malaikat tak sempat nak cekup tu. Sebab tu sampai dah masuk kat dada ni jadi buah dada dia kata. Ini cerita Israiliyat. Dia menjauhkan kita daripada bukan masuk asal, fokus asal. Al-Quran nak cerita apa? Al-Quran nak cerita iblis ni jangan ikut tipu daya dia. Itu yang utama sebenarnya. Tapi kita banyak pergi benda-benda yang kadang tu tak penting. Wallahualam. Dan fokus saja dalam bab ibadat ni tuan-tuan. Maksudnya gini, kalau tuan-tuan dapat satu amalan, mungkin dia daripada tok guru, mungkin dia daripada orang yang ustaz. Dan kita kata ustaz ni dia tak maksum, tuan-tuan, dia tak maksum, mustahil maksum. Sebab tu mazhab ni jadi banyak. Kalau kita kata atas seorang ni boleh jadi kita kata maksum, boleh jadi semua betul. Saya ingat saya tak wujud mazhab Syafi'i. Mungkin mazhab Hanafi je yang jadi nombor satu. Sebab apa? Sebab mungkin dia seorang je benar. Sebab tu kita kata dalam bab kita kata mustahil kebenaran itu ada pada satu orang. Yang ni kita kena pegang betul supaya kita tak taksub. Sebab tu guru dia mungkin buat salah, tok guru pun dia mungkin buat salah. Sebab tu tuan-tuan, benda-benda amalan kalau kita rasa pelik, tanya orang. Sebab tu guru kena ramai, jangan seorang. Seorang ni dia akan jadi taksub lah. Saya sendiri tuan-tuan. Kita ada guru seorang, orang pelekeh guru kita, marah kita. Tapi kalau kita ada berguru banyak, orang pertikaikan ini, kita tanya guru yang lain. Okey, isu fadilat ni tuan-tuan. Kadang orang tanya betul lah hari ni banyak berlaku. Bukan orang biasa tuan-tuan, tok guru yang ajar ni. Saya begini tuan-tuan, pandangan saya lah. Berdasarkan kita duk belajar ni, wahyu fadilat mesti datang daripada Nabi. Adapun yang tok guru ajar ni sebenarnya kita kata itu dipanggil apa? Tajribah ni ataupun pengalaman dia. Buat begini dapat begini. Dia tak boleh pastikan. Mustahil seorang tok guru tu dia boleh pastikan aku buat begini Allah bagi begini. Mustahil. Bahkan ulama kita marah kalau kita begini. Setengah orang dia suka buat status begini kan. Dengan aku ni hari tu aku susah kan, aku sedekah 50, Allah bayar 500 hari ni. Jangan cakap begitu. Kerana kita telah mengkabulkan amalan kita. Mustahil tuan-tuan, kita tak tahu. Boleh jadi kita dapat 500 yang kemudian hari tu dengan asbab yang lain, bukan dengan asbab tu. Sebab kita tak tahu perkara yang ghaib. Antaranya yang ulama marah lagi, kita duk sebut kita sayang sahabat kita meninggal dunia. Kita kata dia ni ahli syurga, kita akan jumpa di syurga insya-Allah. Jangan. Syurga neraka ni bukan di tangan kita. Tetapi ayat yang sepatutnya mudah-mudahan Allah kurniakan dia syurga. Adapun kalau kita kata kita jumpa di syurga, yang tu seolah-olah ayat aja tu. Sebab tu dalam bab fadilat, mungkin tok guru cerita tapi itu mungkin pengalaman dia. Pengalaman tak boleh jadi fadilat. Ataupun kita husnuzon, tok guru tu dia betul. Tetapi bila sampai kepada anak murid ni, betul lah buat jadi yang fadilat. Orang jadi salah faham dah. Orang jadi salah faham bahawa fadilat ni daripada Nabi. Dan saya pernah cerita kat sini tuan-tuan, orang tanya kat saya, Ustaz, ada seorang ustaz. Sebab tu tuan-tuan, akhir sekali orang awam ni sebab dia dapat daripada ustaz juga. Sebab tu kita orang awam ni kita kena ada banyak ustaz. Rasa pelik tanya ustaz yang lain. Dan orang tu dia tanya saya, Ustaz, ni sebagai penutup lah insya-Allah. Ustaz, ada seorang ustaz tu ajar saya sebelum tidur baca 2 ayat surah At-Taubah, dia kata. Saya tak ada masalah lah, surah Taubah ni ayat daripada Quran. Bahkan ulama kata setiap ayat Al-Quran ni syifa. Sebahagian ulama kata ada ayat-ayat tertentu saja ayat syifa.
Pandangan saya ambil pandangan semua ayat syifa. Okey, tak apa. Cuma bila dia tanya, dia kata, oh, kalau kita baca 2 ayat terakhir surah Taubah, fadilat dia kata takkan mati dalam tidur, panjang umur. Yang tu masalah tu. Yang tu kita tak boleh terima tu. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita cek, dia tak ada, tak sabit dengan Nabi. Bahkan tuan-tuan kita cek ada dalam kitab Syiah. Wallahualam, ada dalam kitab Syiah. Sebab tu orang Syiah ni hebat tuan-tuan. Dia nak larikan kita daripada sunnah Nabi, dia buat baca ayat Quran, dia reka fadilat. Bahkan kita cek tuan-tuan, dalam sunnah Nabi, nak tidur baca 2 ayat terakhir surah. Tuan-tuan selalu buat kan, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang ni sabit dengan hadis riwayat Muslim tuan-tuan. Hadis riwayat Muslim, Nabi sebelum tidur, bukan sebelum tidur, Nabi kata barang siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafatahu, Allah cukupkan dia malam tu. Yang ni Nabi kata kafatahu, Allah cukupkan. Kita yakin sebab hadis-hadis sahih. Tetapi yang ni kita tak jumpa. 2 ayat terakhir, saya jawab kat dia 2 ayat terakhir tu tak ada masalah, cuma fadilat tu dia masalah. Sebab tak jumpa, tak sabit daripada Nabi. Dan saya nasihatkan dia, sebelum kita nak buat yang lain ni, 2 ayat terakhir ni bagus, tetapi amalan Nabi yang sabit sebelum Nabi tidur lebih 20 tuan-tuan. Saya bila kita duk carilah, bila dia duk tanya soalan ni, saya cari, Allah malunya kat diri sendiri ni. Sabit dengan Nabi nak tidur, Nabi ada 12 sebelum tidur lah, amalan malam Nabi sebelum tidur, 20 lebih amalan. Surah Az-Zumar, surah Al-Mulk, surah Al-Kafirun, 3 kul, ulang 3 kali, kita baca sekali je. Rabbi kini azabaka yawma tajma'u ibadak, dan banyak lagi bacaan Nabi. Tak ada 2 ayat terakhir surah Taubah ni. Saya kata kat dia, paling kurang kita jelah ayat tu ayat Quran, tapi pastikan buat dulu 20 lebih yang Nabi baca, lebih utama kerana Nabi buat. Lepas tu barulah ambil yang lain. Begitulah tuan-tuan tengok Imam Nawawi. Imam Nawawi ni Masya Allah, dia ada kasidah-kasidah macam zikir-zikir yang dia sendiri buat. Dia tarah ulama' lah. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, dia ni dia kumpul, makna kata dia buat yang baru tu tuan-tuan. Bukan yang baru, berdasarkan apa? Dia ada kitab Al-Azkar Imam Nawawi ni. Tebal tuan-tuan bahasa Arab. Saya ingat saya kalau terjemahan bahasa Melayu ni pun dah ada, mungkin tebal lagi. Yang tu dia kumpul amalan Nabi daripada bangun tidur sampai tidur semula. Semua ada dalam tu. Sabahlah Imam Nawawi dia buat zikir yang lain, tak apalah dia buat semua yang Nabi ni. Ataupun yang dia buat pun berdasarkan kesimpulan daripada yang Nabi buat. Boleh lain sikit, ada dalil yang umum. Sebab tu saya cabar diri saya tuan-tuan, sebelum kita cari yang lain, kita baca Al-Azkar ni. Al-Azkar Imam Nawawi ni Masya Allah, jangan tinggal tuan-tuan. Amalan Nabi start bangun tidur sampai semua doa dalam tu ada. Tiba-tiba bangun tidur dalam ketakutan, ada doa dia. Saya pun tak ingat. Pakai baju ada doa dia, beli kereta baru, dapat isteri, ada doa, semua ada doa dia tuan-tuan. Sabit dengan Nabi insya-Allah. Walaupun ada beberapa kritikan tu, itu yang kemudian lah. Tetapi secara asasnya sabit dengan Nabi insya-Allah. Al-Azkar. Bahkan para ulama kata, kalau tak ada duit, jual rumah kamu, beli Al-Azkar. Sampai tahap tu tuan-tuan. Jual rumah kamu, beli Al-Azkar, pastikan kamu ada Al-Azkar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan. Sekali yang baik daripada Allah, sekali yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.